Buletin 1.34 April, anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini, tempoh permohonan UPU dilanjutkan. Juga tahap pematuhan PKP 99%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 8.3 juta penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN isi rumah dan individu bujang fasa pertama sudah diluluskan. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz berkata pembayaran berjumlah 5.63 bilion ringgit itu akan dibuat secara berperingkat mulai Isnin depan. Golongan yang pertama yang akan menerima BPN ini ialah golongan B40. Ya, mereka akan menerima secara berperingkat mulai hari Isnin. Okay. Dan selepas tu golongan B40 yang bujang. Okay. Ya, yang pertamanya B40 isi rumah. Okay. Dan selepas mereka semua menerima, kita akan memberi kepada B40 yang bujang. Itu pada minggu lepas, satu minggu lepas ni. Okay. Dan yang terakhir ialah golongan M40 isi rumah dan juga yang bujang. Beliau berkata pembayaran fasa kedua pula akan dibuat bulan depan. BPN melibatkan peruntukan keseluruhan mencecah 10 bilion ringgit. Pembayaran akan dibuat secara terus kepada akaun bank berdaftar di bawah Dana Bantuan Sara Hidup dan data percukaian lembaga hasil dalam negeri. Datuk Seri Tengku Zafrul turut menasihati rakyat agar berhati-hati dengan penipuan dalam talian dan merujuk kepada sumber rasmi serta tidak memberikan maklumat kepada pihak tidak dikenali. Tarikh tutup permohonan kemasukan ke Universiti Awam dan beberapa institusi pendidikan tinggi awam IPTA lain dilanjutkan sehingga 17 April ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata ini berikutan kesukaran calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM atau staraf mendapat akses internet sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata lanjutan tarikh tutup permohonan turut membabitkan Institut Pendidikan Guru IPG, Kolej Matrikulasi, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA. Manakala hari terakhir bagi calon membeli nombor unik di Bank Simpanan Nasional BSN bagi tujuan permohonan adalah pada 16 April. Menurutnya, keputusan permohonan calon SPM bagi kemasukan ke Universiti Awam, IPG, Kolej Matrikulasi, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA dijangka diumumkan pada 3 Jun. Manakala keputusan permohonan calon STPM atau staraf bagi kemasukan ke program ijazah sarjana muda di Universiti Awam dijangka diumumkan pada 18 Ogos. Pematuhan orang ramai terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menangani wabak COVID-19 kini meningkat kepada 99%. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata ini berikutan orang ramai mula memahami tujuan utama kerajaan melaksanakan PKP bagi memutuskan rantaian penularan virus berkenaan. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, majoriti kini memahami bahaya sekiranya PKP diabaikan, manakala baki 1% yang degil kerana sikap tidak ambil kisah mengenai wabak COVID-19. Tambah beliau memasuki PKP fasa 2, pihaknya melaksanakan tindakan lebih tegas dengan menahan mereka yang mengingkari perintah dan mengadakan lebih banyak sukatan jalan raya. Sebelum ini, polis melaksanakan PKP dengan berhemah dan memberi nasihat, tetapi ada yang degil seolah-olah mereka tidak akan dijangkiti wabak itu. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa ramai individu bawah umur ditahan kerana mengingkari arahan PKP. Ada yang menunggang motosikal berdua yang secara terang-terangan melanggar PKP. PKP juga secara tidak langsung memberi kesan kepada kadar jenayah di negara ini yang turun antara 65 hingga 75%. Malah kadar kemalangan jalan raya juga memperlihatkan trend sama.
Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM menerima data rangkaian penurunan COVID-19 melibatkan kira-kira 40,000 individu termasuk yang dikaitkan dengan kluster ahli tablik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata data berkenaan diperincikan secara satu persatu oleh pasukan petugas Jabatan Siasatan Jenayah JSJ yang diketuai Pengarah JSJ Bukit Aman Datuk Huzi Muhammad bagi mengesan mereka yang berkemungkinan terlibat dengan jangkitan wabak itu. Beliau berkata hasil daripada data KKM itu, pihaknya telah mengenal pasti beberapa daerah yang terdapat individu dan kumpulan yang seharusnya perlu tampil membuat saringan pemeriksaan COVID-19. Ia termasuk maklumat lengkap seperti alamat rumah, nombor telefon dan kad pengenalan yang diperoleh daripada pasukan itu untuk diberikan pada KKM. Katanya polis membuat analisis daripada data-data itu dengan membantu KKM mengenal pasti sehingga lebih kurang 11,000 ahli tablik yang menyertai majlis ijtima' di Masjid Sri Petaling baru-baru ini. Daripada data itu, pasukan berkenaan telah memperhalusi dan menggunakan kaedah tertentu untuk mengenal pasti rangkaian kontak rapat, perjalanan dan siapa yang mungkin dijangkiti mereka yang terlibat. Pembuangan sisa klinikal di negara ini meningkat kepada 27% pada bulan lalu berbanding 17% pada Februari berikutan penularan COVID-19. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata peratusan itu juga lebih tinggi berbanding purata tahun sebelumnya. Menurutnya, pembuangan sisa itu meliputi sarung tangan, penutup mulut dan hidung dan pakaian yang didapati dari pusat kesihatan dan klinik meningkat susulan wabak berkenaan. Justru kementerian menerusi Jabatan Alam Sekitar akan memastikan sisa buangan itu diurus dengan sempurna. Syarikat konsesi yang dilantik oleh kerajaan juga dipantau bagi memastikan sisa itu dibuang dengan betul. Dalam pada itu, beliau berkata bagi memastikan bekalan air berterusan ketika tempoh PKP, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengarahkan operator air negeri untuk meningkatkan baki klorin dalam bekalan air bersih daripada 0.2 bahagian per juta ppm kepada 0.5 ppm. Bukan hanya agihan barangan keperluan asas, malah ada juga pihak yang menyumbang hasil tani termasuk sayur dan buah. Sumbangan diberikan kepada penduduk di kawasan perumahan sekitar Yong Peng, Johor. Hasil tani berkenaan sumbangan Persatuan Pekebun Sayur Yong Peng dan diedarkan sukarelawan. Lebih 500 bungkus sayur dan buah-buahan disediakan setiap hari bagi tujuan itu. Kerana kami juga perlu memenuhi syarat PKP ini supaya tidak berkumpul, supaya tidak ramai, supaya tidak melibatkan orang awam datang meramai-ramai. Oleh itu saya kumpulkan sukarelawan, ada yang bantu untuk pengangkutan barang-barang pertanian, ada yang bantu untuk bungkus agihkan. Yang ketiga, pejabat saya sebagai koordinasi, ambil mana, hantar mana. Nanti lastnya ada sukarelawan juga untuk setiap kawasan, mereka akan ambil barang tersebut, sumbangan tersebut kepada setiap kawasan untuk edarkan kepada mereka yang perlu. Inisiatif berkenaan juga bagi menangani lambakan hasil pertanian di kawasan itu. Ini kerana sebahagian hasil sayur-sayuran dan buah-buahan sukar untuk diekspor dan dipasarkan. Bungkusan diletakkan di hadapan rumah penduduk bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari aspek penjarakan sosial. Selain Yong Peng, sumbangan turut diagihkan sekitar Segamat dan Batu Pahat. Bank Rakyat mengumumkan penamatan perkhidmatan Datuk Noripah Kamso sebagai pengerusi serta semua jawatan lain yang disandang beliau termasuk sebagai pengerusi Yayasan Bank Rakyat berkuat kuasa hari ini. Dalam satu kenyataan, bank itu turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Noripah yang telah berkhidmat bersama Bank Rakyat sejak 11 Disember 2018. Bank itu juga optimis bahawa meskipun terdapat perubahan dalam kepimpinan bank, segala operasi dan hala tuju yang telah direncana akan diteruskan seperti biasa. Pengumuman pelantikan pengerusi Bank Rakyat yang baru akan dimaklumkan sebaik saja segala proses pelantikannya dimuktamadkan.
CIMB Group memberi jaminan kepada pelanggan bahawa transaksi-transaksi direct debit adalah transaksi sah yang dibuat pelanggan. Dalam satu kenyataan ringkas, CIMB tampil menjelaskan beberapa insiden yang tular di media sosial sejak semalam. Disifatkan kes terpencil melibatkan transaksi tidak lengkap dibuat pelanggan dengan peniaga luar negara. Ia termasuk transaksi langganan atau perkhidmatan penstriman dalam talian. Walau bagaimanapun, transaksi-transaksi itu telah dilabel semula sebagai direct debit dan menyebabkan kekeliruan kepada pelanggan-pelanggan lain. CIMB memohon maaf atas sebarang kekeliruan dan akan menghubungi pelanggan-pelanggan yang terbabit secara langsung. Di Tanjung Malim, Perak, hampir 500 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian daripada Koperasi Tanjung Keramat Kota Kinabalu Berhad Koop KT. Pemberian sumbangan atas dasar keprihatinan Koop KT terhadap pelajar UPSI yang mengalami kesukaran mendapatkan barangan keperluan sepanjang pelaksanaan PKP. Sumbangan disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arthur Joseph Kurup bersama-sama Ketua Pegawai Eksekutif Koop KT Suli Koit Shin Lin. Turut serta pendaftar UPSI Dr. Zainab Osman dan Bendahari UPSI Muhammad Najib Muhammad. Sebuah kereta api kargo dengan 43 gerabak pelbagai muatan tergelincir di stesen kereta api Tanjung Malim pada jam 6.55 pagi tadi. Ketua Pegawai Eksekutif Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Datuk Insinyur Kamruzaman Zainal, dalam satu kenyataan memaklumkan 6 gerabak terakhir tren itu tergelincir dan mengakibatkan satu landasan terhalang. Menurutnya, tren itu dalam perjalanan ke Ipoh dari Pelabuhan Kelang dan membawa pelbagai barangan termasuk tekstil dan peralatan kejuruteraan. Bagaimanapun, perkhidmatan tren penumpang yang masih beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak terjejas. Tiada kemalangan nyawa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Selain itu, siasatan juga dijalankan ke atas pemandu tren dan pembantunya. KTMB sedang giat menjalankan kerja-kerja pengalihan gerabak ke lokasi yang lebih selamat bagi membolehkan kerja-kerja membaiki landasan dilakukan serta-merta. Laporan luar negara. Ratusan pos pemeriksaan ditubuhkan di Thailand berikutan pelaksanaan perintah berkurung untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pos pemeriksaan berkenaan menempatkan anggota polis dan tentera. Di Bangkok, tempoh perintah berkurung berkuat kuasa pada jam 10 malam tadi hingga jam 4 pagi. Perintah itu bagaimanapun dikecualikan ke atas individu yang bekerja dalam sektor kesihatan. Menurut pihak berkuasa, polis, tentera dan pasukan keselamatan lain akan menubuhkan 421 pos pemeriksaan di seluruh negara selaras pelaksanaan arahan itu. Sejak bulan lalu, jumlah jangkitan di Thailand melonjak kepada hampir 2,000 kes. Ia sekaligus memaksa kerajaan melaksanakan langkah lebih tegas, khususnya aspek penjarakan sosial. Setakat semalam, jumlah rasmi kes jangkitan COVID-19 di negara ini adalah 1,978 dengan 19 kematian. Sementara itu, di selatan Thailand, Gabenor Wilayah Patani berkata berikutan pengumuman perintah berkurung, lebih 300 anggota keselamatan dikerah untuk berkawal dan membuat rondaan di jalan raya dan sekitar bandar Patani. Penerangan juga diberikan kepada masyarakat berhubung perintah berkurung. Mereka yang ingkar boleh dikenakan penjara 2 tahun dan denda 40,000 baht atau kedua-duanya. 4 wilayah selatan Thailand iaitu Songkhla, Patani, Yala dan Narathiwat setakat ini mencatat 137 kes COVID-19, manakala 4 orang dilaporkan meninggal dunia. Satu lagi kematian akibat COVID-19 dicatatkan di Singapura membabitkan seorang lelaki berusia 88 tahun. Kementerian Kesihatan Republik itu memaklumkan mangsa bertaraf penduduk tetap dan tidak mempunyai sejarah perjalanan ke tempat terjejas. Mangsa yang meninggal dunia awal pagi tadi bagaimanapun mempunyai sejarah penyakit jantung, buah pinggang, kanser dan diabetes. Lelaki terbabit disahkan positif COVID-19 pada 29 Mac lalu dan ditempatkan di unit rawaterapi ICU. Mangsa kemudiannya mengalami komplikasi serius dan meninggal dunia jam 5.40 pagi tadi. Profil mangsa korban ke-6 ini dikaitkan dengan kluster baru di Klub Kriket Singapura. 65 kes baru dilaporkan di Singapura semalam menjadikan jumlah kumulatif 1,114.
China bertafakur seluruh negara sebagai penghormatan dan mengenang pesakit dan barisan hadapan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tafakur berlangsung selama 3 minit bermula jam 10 pagi waktu tempatan. Di dataran Tiananmen di Beijing, orang ramai dilihat berhenti dan berdiri. Turut kedengaran siren dan horn sebagai tanda penghormatan. Tafakur rakyat turut dirakam di lokasi asal wabak itu dikesan di Wuhan. Pengawal keselamatan dan penumpang di luar stesen kereta api di Hankou dilihat berdiri sambil menundukkan kepala. China setakat ini mencatatkan 3,326 kematian, termasuk 3 kematian baru semalam. Sukan. Selepas memutuskan untuk membuat penundaan bagi penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2020 di Johor, satu mesyuarat khas telah diadakan di Majlis Sukan Negara MSN semalam bagi membicarakan tarikh baru Tamasya. Dan hasil daripada perbincangan semalam akan dipancangkan dan dikemukakan kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican bagi membuat keputusan akhir. Mesyuarat diadakan di Majlis Sukan Negara MSN dipimpin Ketua Pengarah Datuk Ahmad Syapawi Ismail menerusi video atas talian bersama Sekretariat SUKMA Johor. Fokus utama sudah pastilah membincangkan tarikh baru bagi penganjuran Tamasya SUKMA selepas tarikh asal 11 hingga 19 Julai terpaksa ditunda akibat pandemik COVID-19. Tidak dikongsikan pilihan-pilihan yang dibuat dengan beberapa tarikh diperbincangkan secara mendalam berdasarkan aspek penganjuran, teknikal dan permasalahan negeri sebelum sebarang keputusan dibuat. Hasil perbincangan berkenaan kemudiannya akan dibawa ke mesyuarat atas talian bersama semua pengerusi Majlis Sukan Negeri minggu depan sebelum cadangan terakhir diserahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican. Sebelum ini, Datuk Seri Rizal mengumumkan penundaan penganjuran SUKMA 2020 atas faktor keselamatan dan kesihatan berikutan ancaman COVID-19. Sekian paparan Buletin 130, bantu permudahkan urusan barisan hadapan kita membendung COVID-19. Mudah sahaja duduk di rumah atau lakukan inisiatif yang membantu mereka. Seperti usaha murni Kolej Komuniti Raub Pahang ini yang dibantu sukarelawan sekitar. Saya Siti Khadijah Jaafar. Assalamualaikum dan salam hormat.